Assalamualaikum, saya Syahidatul Sofia dan ini kawan-kawan saya Irina, Hidayah dan Sakina dan Atira. Dalam video ini kami akan mengupas mengenai kes-kes penderaan kepada kanak-kanak yang semakin berleluasa di negara kita. Di mana baru-baru ini kes yang tular di sosial media mengenai kes penderaan di mana melibatkan adik Bella yang didera oleh pengasuhnya iaitu Siti Bainun, dan yang kedua adalah kes adik Balkis yang didera bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi seksual juga oleh bapanya sejak kecil lagi. Dalam artikel ini banyak kes penderaan yang berlaku kepada anak-anak istimewa seperti autism dan hyperaktif. Jadi kawan saya akan kupaskan lebih lanjut mengenai kes-kes ini. Nama saya Nurul Hidayah binti Abdullah dari TEC 1 nombor matrik 2204003. Hari ini saya akan menguraikan tentang pengenalan kepada penderaan. Penderaan merujukkan kepada penderaan secara fizikal dan mental terhadap manusia. Penderaan kanak-kanak bukanlah suatu isu yang baru di Malaysia, bahkan telah menjadi isu yang membelenggu masyarakat di negara kita. Jika diselak dada akhbar, kita akan mendapati bahawa bilangan kes penderaan kanak-kanak di Malaysia terus meningkat tanpa titik notahnya. Bak cendawan tumbuh selepas hujan. Sebenarnya, anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada setiap pasangan suami isteri. Mereka merupakan penyambung zuriat dan pewaris sesebuah keluarga. Maka benarlah bahawa kanak-kanak ibarat kain putih ibu bapa yang bertanggungjawab mencorakkannya. Ironiknya, apa yang berlaku harapkan pagar makan padi mengikut laporan yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia baru-baru ini, sebanyak 70% kes penderaan kanak-kanak dilakukan oleh ibu bapa sendiri, manakala 30% dilakukan oleh pengasuh dan pembantu rumah. Senario yang menggemparkan ini haruslah ditangani secepat yang mungkin. Saya Nurul Atira binti Ayub dari DEC 2113 nombor matrik 22030002 yang ingin menerangkan mengenai punca berlakunya penderaan kepada kanak-kanak. Punca yang pertama ialah kanak-kanak yang istimewa. Kanak-kanak ini merupakan kanak-kanak yang agresif, degil dan suka untuk mendengar kata. Kanak-kanak ini juga akan menjadi target utama kepada pendera untuk mendera kanak-kanak tersebut jika mereka melakukan kesilapan. Dengan ini akan bermulanya penderaan dari segi mencubit, memukul dan sebagainya. Punca yang seterusnya ialah tiada kesabaran yang tinggi. Ibu bapa dan pengasuh yang tidak mempunyai kesabaran yang tinggi akan mudah mengamuk dan memarahi anak mereka jika anak mereka membuat kesilapan. Dengan ini akan memulanya penderaan kepada kanak-kanak tersebut. Punca yang seterusnya ialah masalah keluarga. Masalah ini melibatkan dua pihak, iaitu pihak ibu bapa yang mengalami konflik kekeluargaan sehingga berlakunya perceraian. Mereka ini akan mengalami ketegangan emosi sehingga terpaksa melepaskan garam kepada anak mereka dan berlakunya penderaan kepada anak mereka tersebut. Punca yang keempat ialah tekanan di tempat kerja. Ibu bapa yang membawa tekanan atau masalah di tempat kerja ke rumah akan melepaskan tekanan tersebut kepada anak mereka. Apabila anak mereka mula merengek, ibu bapa tersebut akan merasa rimah sehingga berlakunya penderaan dari segi mencubit, memukul anak mereka dan sebagainya. Seterusnya ialah masalah kewangan. Ibu bapa yang menghadapi masalah kewangan dan kos sara hidup yang tinggi akan menyebabkan mereka terpaksa bekerja secara lebihan masa. Ibu bapa ini akan mula merasa sibuk sehingga terpaksa menghantar anak mereka kepada pengasuh luar. Untuk menghantar anak mereka kepada pengasuh luar, mereka perlu memberi upah kepada pengasuh tersebut. Apabila ibu bapa gagal membayar upah tersebut, pengasuh tersebut akan mendera anak mereka kerana berasa geram dengan ibu bapa tersebut. Punca yang seterusnya ialah sifat panas baran.
Ibu bapa yang mempunyai sifat panas barat ini dalam diri akan mudah merasa marah kepada anak mereka jika anak mereka membuat sesuatu perkara yang mereka tidak suka. Dengan ini, berlakunya kes penderaan dari segi mencubit, memukul, terajang, mengurung anak tersebut dan sebagainya. Nama saya Nasakina binti Cik Yusof daripada kelas TEC 5M, nombor matrik 200701929. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan penderaan terhadap kanak-kanak. Kesan yang pertama daripada kes penderaan kanak-kanak adalah kanak-kanak akan mengalami trauma, iaitu mempunyai ketakutan yang berlebihan terhadap orang sekeliling. Ini juga akan mengingati kanak-kanak tersebut terhadap perkara-perkara yang mereka takuti. Kesan yang kedua daripada kes penderaan kanak-kanak adalah mental illness. Mental illness adalah berkaitan dengan otak kanak-kanak, iaitu kanak-kanak tersebut akan mempunyai stres, depression dan juga kemurungan yang berpanjangan. Kesan yang ketiga daripada kes penderaan kanak-kanak akan mengganggu perkembangan kanak-kanak tersebut. Contohnya daripada segi fizikal. Kanak-kanak semasa didera, mereka mungkin dipijak ataupun tidak diberi makan makanan berkhasiat ataupun langsung tidak diberi makanan. Ini akan menyebabkan perkembangan fizikal kanak-kanak tersebut akan terbantut. Kesan yang terakhir daripada kes penderaan tersebut ialah kanak-kanak mempunyai tingkah laku yang agresif. Contohnya, apabila kanak-kanak itu bercakap ataupun berkomunikasi dengan orang yang dewasa, mungkin mereka akan menggunakan perkataan-perkataan kasar ataupun meninggikan suara mereka. Ini terjadi kerana kanak-kanak tersebut mempunyai rasa ketakutan dalam diri mereka dan juga mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang lebih agresif. Hai, nama saya Irina. Saya nak menceritakan cadangan mengatasi penderaan. Cadangan mengatasi penderaan ada 4, iaitu yang pertama, memberi pendidikan kepada ibu bapa supaya ibu bapa tidak sesuka hati mendera anak-anak walaupun mereka salah. Cadangan yang kedua ialah membudayakan perkhidmatan kaunseling. Contohnya, penderaan mempunyai masalah kesihatan mental atau tekanan jiwa. Oleh itu, kita sebenarnya berhak untuk mendapat perkhidmatan kaunseling untuk meluahkan masalah dan tekanan yang ditanggung oleh diri sendiri. Cadangan yang seterusnya ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Jika mengamalkan gaya hidup sihat, akan mempunyai fikiran yang rasional dan mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia dan memudaratkan. Akhir sekali, mengadakan kempen anti penderaan. Contohnya, setiap pihak yang berkaitan perlu mengadakan kempen supaya mereka sedar tentang kesilapan mereka yang tidak sepatutnya atas penderaan terhadap kanak-kanak. Jadi untuk kesimpulannya, semua pihak haruslah memainkan peranan mereka masing-masing apabila melihat atau terlibat dalam kes penderaan ini. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat, tetapi ia juga memberi kesan yang amat mendalam kepada masa hadapan kanak-kanak yang terlibat dalam kes penderaan itu, seperti trauma untuk menghadapi masyarakat, dan mereka juga mungkin mengalami depression dalam diri mereka, dan ia boleh memberi kesan kematian kepada mereka juga. Oleh itu, apabila masyarakat melihat atau terlibat dalam kes penderaan ini, boleh menghubungi nombor-nombor yang tertera di sini. Jadi, sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.